Kalau kanser ni dia memang tak akan rasa sakit lah. Dia serang tu, dia makan sikit-sikit dan dia tak nampak pun. Pembedahan kanser ni agak besar. Jadi banyak struktur di dalam bahagian rongga mulut ataupun di sekitar mulut terpaksa dibedah. Dengan teknologi pembedahan sekarang, kita mampu untuk pulihlah struktur yang hilang kan dengan lebih berkesan. Berdiri megah sebagai legenda pembangunan negara, Hospital Kuala Lumpur teguh sebagai pusat kesihatan sejak 150 tahun dahulu. Bermula sebagai hospital daerah yang dibangunkan semasa penjajahan British di Tanah Melayu, tujuan asalnya adalah untuk memberi perkhidmatan kesihatan kepada pekerja Lombong Bijih Timah di Kuala Lumpur dan penduduk sekitar. Lokasinya di titik tengah bandaraya, pembangunan hospital ini berkembang laju sejak Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Ini untuk memastikan perkhidmatan kesihatan boleh diberi dengan lebih meluas untuk rakyat. Kini, ikon ini berkembang sebagai hospital terbesar di Malaysia serta antara terbesar dalam negara Asia Tenggara. Dengan keluasan 150 ekar, Hospital Kuala Lumpur mempunyai 68 wad serta 1,570 katil. Untuk memahami skala kehebatan hospital ini, pada tahun 2020 sahaja, ia menerima 53,000 pesakit serta 374,000 pesakit luar. Dengan jumlah kes-kes kesihatan tinggi, tidak hairanlah Hospital Kuala Lumpur dinobat sebagai pusat rujukan perubatan negara. Kebanyakan doktor pakar yang berkhidmat seluruh negara pastinya mempunyai sejarah mengasah bidang dan disiplin kepakaran masing-masing di sini. Dengan lebih 60 jabatan dari klinikal ke pengurusan, tenaga kerja di sini menjangkau 8,000 kaki tangan yang tidak kenal erti penat lelah demi menyelamatkan nyawa setiap manusia yang memerlukan. Dedikasi dalam kerjaya setiap petugas di sini dapat dilihat dengan pelbagai inovasi dilakar, tidak kira pelan rawatan maupun pembedahan kompleks seiring dengan perkembangan pusat-pusat rawatan antarabangsa. Tidak jauh dari Jabatan Kecemasan, Kompleks Pakar dan Rawatan Harian menempatkan fraternity doktor-doktor pakar terulung di Malaysia. Umum mengetahui, jika satu-satu kes kesihatan itu kompleks, di sinilah tempat yang mampu memberi penyelesaian terbaik. Kali ini, Majalah 3 melihat salah satu bidang kepakaran yang berjaya mengembalikan kualiti hidup kepada pesakit. Jabatan Bedah Mulut dan Maxillofacial Hospital Kuala Lumpur telah ditubuhkan pada tahun 1961. Maxillofacial merujuk kepada kepakaran dalam bidang yang memfokuskan pada kecederaan, trauma dan juga ketumbuhan di bahagian kepala. Ini termasuk bahagian tisu-tisu keras dan lembut di mata, hidung, mulut dan juga leher. Lebih 70 tahun unit ni ditubuhkan, Majalah 3 diberi peluang eksklusif untuk membawa anda melihat sendiri operasi dan inovasi yang dibawa pakar-pakar ini, bukan saja untuk merawat, malah mengubah kualiti hidup rakyat Malaysia semenjak merdeka. Dalam hiruk-pikuk mengendalikan kes harian, kedatangan saya disambut mesra Ketua Jabatan Dr. Kok Tak Chun yang memberi pengenalan tentang skop bidang kepakaran dalam unit dipelopori olehnya. Klinik pakar bedah mulut dan maxillofacial merawat pesakit yang mempunyai masalah di dalam mulut dan juga di bahagian muka. So, kita tidak merawat hanya pesakit yang mempunyai masalah pergigian, gigi saja. Tapi kita juga merawat pesakit yang mempunyai masalah dari segi tisu lembut ataupun tulang rahang. So, pesakit itu boleh terdiri pada kes-kes kecederaan muka disebabkan oleh kemalangan,
atau kes-kes ada ketumbuhan seperti kanser, ataupun kadang-kadang ada ketumbuhan yang bukan kanser tapi juga akan melibatkan masalah dari segi dia akan makan tulang rahang kita atau melibatkan kawasan lain dalam muka atau mulut yang menjejaskan fungsi dan estetik pesakit. Sekarang kita dapat melakukan kita panggil free flap reconstruction, di mana tulang daripada kaki kita boleh ambil, tulang dari bahagian peha kita boleh ambil untuk letak kat tempat-tempat yang kita telah melakukan pembedahan untuk kanser, supaya untuk mengembalikan bahagian-bahagian yang telah dikeluarkan. So dari segi itu, salur darah daripada tempat lain akan disambung di salur darah di leher untuk memberikan tisu atau tulang untuk menggantikan apa yang telah hilang. So dulu memang kita tidak begitu banyak melakukan kes-kes reconstruction secara macam ini. Tapi sekarang memang kita ada pasukan yang boleh melakukan ini. Dr. Kok mengakui tidak ramai yang tahu akan fungsi penuh unit bedah mulut dan maxillofacial. Beliau menekankan kepentingan pencegahan awal penting bagi mengurangkan komplikasi serta risiko pesakit. Kalau pesakit-pesakit yang mengalami apa-apa masalah dalam mulut dari segi terutamanya ada ketumbuhan ke atau ulcer yang tidak sembuh, pesakit-pesakit itu hendaklah pergi ke klinik atau hospital yang berdekatan untuk mendapatkan diagnosis, sebab about 50 to 60% yang kes-kes kanser yang kita lihat adalah dalam peringkat 4 atau peringkat 3. So awareness pesakit, kesedaran pesakit untuk mendapatkan rawatan awal adalah sangat penting. Kerajaan telah memberi perkhidmatan kesihatan yang baik dan sangat rendah kos lah. So ada pelbagai macam tabung kebajikan, peka, B40. Semua ini adalah untuk membantu rakyat. So rasa kekangan itu memang boleh diatasi. Memang perkhidmatan saya tidak nafikan bahawa kadang-kadang we have overcrowding, kadang-kadang pesakit perlu tunggu lebih lama. Tapi berdasarkan sumber manusia yang ada, perkhidmatan yang ada, I think everybody is trying their best to give the best service which is possible. So untuk kita memang more training places, more scholarships to train more people so that more people are able to do this job. Antara bahagian penting dalam operasi jabatan ini termasuk makmal yang menghasilkan prostesis. Ia berfungsi mengembalikan estetik, fungsi serta melindungi tisu selain terapi kesihatan mental pesakit. Memenuhi permintaan pesakit seluruh Malaysia setiap hari, 6 juru teknologi di sini bertugas bagai tiada henti. Karier ni memang tak dikenali sangat. Macam orang pergi klinik gigi, pergi jumpa dentis, dia orang ingatkan yang segala benda hasil output tu daripada dentis. Sebenarnya tidak. Memang jawatan kita tak dikenali. Kita macam seolah-olah bekerja di belakang tabir. Ternyata, tugas penting ini bagai seni halus memerlukan hasil tangan manusia untuk disiapkan. Bila kata maxillofacial, kita buat mata, hidung, telinga, termasuk jari pun ada juga. Kita mendapat pelbagai rujukan daripada Jabatan Ophthalmology, ENT, plastik surgery dan juga ortopedik. Dan ada sekali-sekala kita dapat kes daripada pakar sakit puan. Anatomi kita setiap orang pun akan berbeza, macam setiap orang tak akan sama macam gigi juga. Tugas menghasilkan prostesis maxillofacial ini memerlukan kemahiran tinggi. Setiap ukuran, rekaan dan fabrikasi perlu kelihatan ultra realistik bagi mengembalikan estetik serta fungsi buat si pemakai. Kalau dalam istilah pergi kita panggil impression. Impression ni doktor akan gunakan material untuk ambil acuan morfologi. Bila kita dapat kopi mold tu, macam untuk hasilkan prosesis mata ni, bila dapat mold ni, kita akan carving lah menggunakan lilin. Sebab tu, walaupun kat sini, kita tak banyak tapi kes ni rumit. Dia memakan masa. Untuk hasil ni, dia macam combine antara sains dan art. Biarpun makmal ini sering berkejar masa, mengeluarkan 15 prostesis berbeza setiap hari, ketelitian proses untuk menghasilkan prostesis mata ini, contohnya, memerlukan 1001 langkah sebelum benar-benar siap. Supaya lebih
realistik dan lebih nampak normal. Contohnya macam mata, kalau katalah mata kiri dia yang kita perlu buat prosesis, kita cuba buat yang sehabis baik sama dengan mata dia yang di sebelah kanan, macam itulah. Tanpa subsidi kerajaan persekutuan, prostesis seperti sebiji mata ini sahaja mencecah RM8,000. Selain penghasilan prostesis ultra realistik, doktor-doktor pakar seperti Dr. Muhammad Azwin Yahya turut melakar sejarah dengan inovasi rekonstruksi yang mengembalikan fungsi penuh pada ketidaknormalan tulang dan tisu. Untuk Firman, kanser rahang dia adalah di bahagian kanan. Jadi sekiranya kita gunakan tulang kaki untuk menggantikan rahang Firman di belah kanan, kita akan gunakan kaki di sebelah kanan. Disebabkan kedudukan salur darah, kedudukan kulit yang kita akan gunakan untuk menggantikan struktur dalam mulut Firman lah. Tanpa rahang, Firman Muhammad Ghazali menerima pembedahan rekonstruksi pada tahun 2022. Kalau kita tengok dekat sini, ini adalah parut di bahagian kaki kanan Firman. Jadi parut agak besar. Kita ambil tulang, selanjutnya kita akan ambil dalam 15 cm tulang. Tapi tulang yang digunakan sikit sajalah, mungkin dalam 7 cm. Selebihnya kita gunakan sebab kita perlukan salur darah yang panjang untuk kita sambungkan dengan salur darah di bahagian leher. Yang dekat sini disebabkan kita gunakan kulit atau isi daripada kaki belah kanan untuk menggantikan lelangit keras di dalam mulut. Rawatan susulan rekonstruksi Firman adalah minimal dan hasil pembedahan ini memberi penyelesaian kekal buat anak jati Kelantan ini. Kita pasang 3 implan pergigian pada masa yang sama. Selalunya implan ini akan bercantum dengan tulang di sekeliling dalam masa 6 minggu. Jadi cukup masa itu Firman akan telah pun menjalani rawatan radioterapi. Tadi saya dah periksa implan dia masih lagi intact lah. Jadi dia membantulah dari segi pemasangan prostesis untuk membantu Firman berfungsi lah, makan, mengunyah, and then keterampilan dia sendiri.